Cing. Ya, terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana diberikan peluang untuk membahas usul menjunjung kasih Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di atas titah Tuanku di Dewan ini. Saya nak tambah daripada YB Sibu. Banyak kali kita lihat iklan kalau kita beli online kan, free delivery nationwide. Tapi kalau nak pergi Sabah dan Sarawak kena bayar lebih. Jadi bagaikan Sabah Sarawak bukan dalam Malaysia. Yang itu haruslah diperbetulkan. Tuan Yang di-Pertua, pada 31 Julai yang lalu, Yang di-Pertuan Agong telah berkenan melaksanakan proklamasi darurat di Sarawak bermula 2 Ogos hingga 2 Februari tahun depan. Jadi ordinan darurat Kuasa-Kuasa Perlu Sarawak 2021 adalah ordinan baru yang khusus untuk Sarawak, bukan lanjutan daripada ordinan darurat yang dikuatkuasakan di seluruh negara. Jadi saya nak minta penjelasan. Kalau kita mengikut ketetapan yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan, bukankah ordinan darurat Kuasa-Kuasa Perlu Sarawak ini haruslah dibentangkan di Parlimen, dibahas dan juga diundi? Bukan saya menentang localized emergency ini dengan izin, malah saya sendiri bersetuju bahawa ini bukan masanya untuk mengadakan pilihan raya, tetapi saya berpendapat semua proses dan prosedur haruslah dilakukan secara betul berdasarkan perlembagaan yang sedia ada. Maka saya minta petua daripada Yang di-Pertua dan penjelasan mungkin dari pihak menteri. Namun apa yang saya paling bimbang adalah ketidaksediaan kerajaan untuk melakukan satu pilihan raya yang selamat apabila tiba masanya untuk mengadakan contohnya pilihan raya negeri di Sarawak maupun persekutuan. Bagi saya, SPR telah gagal untuk mengambil langkah proaktif untuk melaksanakan reformasi pilihan raya yang untuk menjamin supaya hak pengundi untuk mengundi dalam keadaan yang lebih selamat terutamanya di musim pandemik ini. Bagi saya, sepatutnya SPR berani untuk melakukan pembaharuan reformasi untuk menjamin keselamatan pengundi di seluruh Malaysia. SOP-SOP yang saya lihat yang sedia ada yang dikatakan oleh SPR, baik, penjarakan sosial, pengambilan suhu, semuanya baik. Tapi kita lihat dengan jelas ia tidak cukup. Dan satu contoh yang baik adalah pilihan raya negeri Sabah. Jadi bagi saya menyarankan SPR berani mengambil pembaharuan dan adaptasi untuk musim pandemik ini. Jika boleh, lakukan sekarang. Nombor satu, mereka haruslah membenarkan kaedah undian pos ataupun undi secara advance atau absentee voting supaya warga, contohnya rakyat Sabah dan Sarawak yang tinggal di Semenanjung tak perlu merentas negeri untuk balik untuk mengundi. Ini bukan saja baik untuk menjimatkan kos terutamanya mereka yang mengundi di kawasan pedalaman, tetapi kita tahu dari Sabah, contoh paling baik, apabila kita merentas negeri, merentas daerah, kita mungkin ada risiko membawa virus itu masuk dan kita mungkin satu lagi outbreak berlaku. Ini hanya perlukan, SPR hanya perlu gazette of region voters as advance dengan izin, as advance voters eligible for postal voting di bawah Peraturan 31E Peraturan Pilihan Raya Undi Pos Peraturan 2003. Saya ada tulis satu soalan kepada Parlimen dan SPR telah menjawab saya. Apa yang SPR menjawab? Kata mereka tidak bercadang untuk melakukan pembaharuan ini, malah mereka menasihati mereka, pengundi-pengundi untuk menukar alamat mereka ke tempat mereka bermastautin. Bagi saya ini alasan. Kita haruslah mencari jalan supaya jika saya rakyat Sarawak, saya nak undi di Sarawak, bagilah peluang untuk saya mengundi di Sarawak. Carilah jalan supaya saya dapat undi dengan selamat. If not, this is a form of voter suppression dengan izin. Dan cadangan kedua saya, kita SPR haruslah memanjangkan masa mengundi mungkin sehingga 1 minggu dan kita buat pengundian secara schedule voting secara jadual. Mungkin saluran 1 dan 2 untuk hari ini, saluran ketiga, 4 untuk hari yang lain dan sebagainya. Nah, ini dapat memanjangkan masa, mengurangkan kesesakan di tempat mengundi. Dan inilah cadangan saya. Tuan Yang di-Pertua, saya dengar banyak ahli parlimen terutama Sabah Sarawak yang membincangkan tentang MS63. Malah satu MOU telah ditandangani oleh pihak kerajaan dan pihak perbankan. Dan satu klausa yang sangat penting adalah tentang MS63. Memang saya mengalu-alukan fokus terhadap MS63, tetapi sebagai seorang rakyat Sarawak, saya ingin tahu apakah yang akan dilakukan oleh kerajaan sekarang
Dan apa yang telah dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional untuk memulihkan hak kita dalam masa lebih satu tahun setengah. Malah kita ada kementerian yang khusus untuk hal ehwal Sabah Sarawak. Dapat gaji menteri, timbalan menteri, pegawai-pegawai, driver, ada yang kita lihat ada dapat peruntukan untuk renovate mereka punya pejabat. Tetapi apa telah dilakukan sehingga kini? Jangan gunakan COVID-19 sebagai alasan. Kerana kementerian lain, mereka bertanggungjawab untuk jaga COVID-19. Malah di bawah PH dulu, ada 17 daripada 21 perkara telah dipersetujui dan nak diimplementasi. Tetapi di bawah Perikatan Nasional, laporan pula dimasukkan ke dalam OSA. Bagi saya ini tidak masuk akal. Jadi saya cadangkan, langkah pertama, kalau kita nak menghormati MOU yang telah ditandatangani dan ikhlas untuk melihat sama ada kerajaan benar-benar nak implementasi MRC3, saya tahu YBKK beliau telah berbahas kata langkah pertama haruslah pindaan artikel 12. Saya setuju. Tapi bagi saya, langkah pertama paling senang boleh lakukan, laporan MA63 tersebut dikeluarkan daripada OSA. Declassify that laporan. Biar kita semua lihat, it can be done today. Dengan izin, it can be done tomorrow. Itulah langkah pertama dan bagi saya kerajaan harus ikhlas declassify. Saya tanya ada ahli parlimen dari Sabah dan Sarawak di sini. Saya rasa mereka juga bersetuju. Dan juga saya minta Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak untuk bukan saja tunjukkan KPI untuk 100 hari. Kita nak tengok kad laporan untuk 1 tahun lebih yang telah dilakukan. Itu yang betul. Kita tahu sekarang ada satu kumpulan untuk memohon My Travel Pass untuk mendapatkan kebenaran untuk masuk atau keluar dari negara bagi warga negara dan juga warga asing. Malah tahun ini kita melihat peningkatan mendadak dalam kebenaran yang diberikan. Dan ini memang berkaitan dengan keputusan kerajaan untuk memberi kelonggaran kepada golongan peniaga, pelabur, urusan kerajaan, latihan ketenteraan, pelajar pergi belajar dan sebagainya. Tapi sekarang tu yang betul. Saya memahami keperluan mungkin untuk mereka mohon masuk ke Malaysia. Tapi adakah kita perlu untuk memohon MVT ni, My Travel Pass ni, untuk mereka yang keluar dari negara kita? Bagi saya ini menambahkan birokrasi dan jika kita nak rekod keluar immigration itu dah cukup. Kenapa nak tambah lagi satu lapisan birokrasi yang menyusahkan banyak pemohon? Saya dah lakukan beberapa kes seperti ini. Saya tahu Menteri Kanan Tan Sri Hishamuddin telah menyeru bahawa immigration untuk mengkaji semula kategori pemohon dan memberi supaya ada yang diberikan kelonggaran. Tetapi bagi saya, terus saja memansuhkan keperluan My Travel Pass ini untuk mereka yang keluar negara. Yang masuk itu kita pemudahkan proses permohonan. Tuan yang betul, banyak yang dah bahaskan tentang decriminalize attempted suicide. Maka saya takkan huraikan panjang. Tapi bagi saya kita kena pastikan satu moratorium untuk pendakwaan kes ini sehingga undang-undang dipinda. Saya cadangkan mereka yang telah cuba membunuh diri sebelum mereka dilepaskan daripada hospital, mereka haruslah menandatangani satu perjanjian di mana mereka sanggup mendapatkan terapi ataupun sokongan yang mereka perlukan, dan dengan perjanjian tersebut maka pihak pendakwa raya atau pihak polis tidak akan membuat pendakwaan. Bagi saya ini sangat penting. Dan betul. Saya nak rumuskan perbahasan saya dengan satu perkara yang sangat penting dan bagaimana kita nak transisi negara ke fasa COVID-19 endemik, dan salah satu parameter yang sangat penting adalah satu plan saringan kebangsaan atau dengan izin National Testing Plan yang sangat komprehensif. Dan ini termasuk bagaimana kita boleh memberikan insentif kepada rakyat untuk melaporkan keputusan tes RTK kendiri maupun IELTS ke atau apa di MySejahtera. Kita tahu sekarang banyak orang beli, mereka guna, tapi bila negatif mereka tak lapor. Dan ini satu isu yang sangat serius kerana bermaksud data dan kadar positif tidak dapat direkodkan dengan betul. Maka saya cadangkan kerajaan bukan saja haruslah memberikan subsidi kepada test kit ini. Saya dah sejak lama saya kata kita kena kurangkan harga test ni mungkin ke RM10. Tetapi untuk memberikan insentif untuk mereka laporkan, mungkin kerajaan akan memberikan satu cashback apabila rakyat melaporkan keputusan mereka di MySejahtera. How does that work? Supaya mekanisme tidak disalahgunakan,
mungkin seperti saya katakan tadi, harga satu test kit disubsidi ke RM10, tetapi ia dijual dengan harga yang mungkin sedikit lebih tinggi, mungkin RM12 ataupun RM15. Tetapi apabila digunakan dan kita laporkan, RM2 atau RM5 tersebut akan dikreditkan cashback semula. Dan ini akan memberikan insentif kepada mereka untuk melaporkan supaya kita merekod data mereka dan kadar positif kita lebih tepat. Saya akhiri dengan ini. Isu yang saya katakan tadi sangat penting untuk kejar contact tracing. Saya nak minta penjelasan dari Menteri Kesihatan. Bagi saya, ada 5 parameter yang sangat penting untuk kita buat sebelum kita bersedia untuk transisi ke endemik. Nombor 1, kita kena menambah baik sistem kesihatan awam, public health capacity, FTTIS, banyak kali dibahas. Nombor 2, kita perlu ada satu pelan saringan kebangsaan yang sangat komprehensif. Ketiga, kita haruslah mengintegrasi imunisasi COVID-19 ini kepada program imunisasi kebangsaan yang mainstream. Bermaksud setiap tahun kita ada vaksin tersebut. Keempat, haruslah ada keeratan kerjasama dalam sistem kesihatan awam dan swasta. Dan kelima, kita haruslah ada komunikasi strategik tentang bagaimana rakyat dapat hidup dalam musim endemik ini. Dan bagi saya minta penjelasan secara terperinci tentang setiap parameter yang saya katakan tadi daripada menteri, apakah plan kerajaan untuk setiap parameter tersebut. Okey, teguran terakhir saya mendengar banyak keluhan dan rintihan daripada pekerja-pekerja kesihatan. Saya berharap semua kementerian, semua agensi dapat bekerjasama sebagai satu trans ministry, satu kumpulan bersama. Whole society, whole government, whole of agency. Kita tak boleh lagi bekerjasama secara silo. Jangan kita, contohnya, Langkawi, untuk belancong di Langkawi. Apabila MOTEC mereka buat satu keputusan, baru KKM last minute buat keputusan lain. Kita kena bersama-sama membuat keputusan, fikir dulu polisi yang nak diumumkan sebelum diumumkan. Jangan umum dulu baru fikir, macam itu susah untuk kita menang perang yang kita lawan ini. Jadi interministry, intergovernment, interagency, this is so important. Kita perlukan, dan saya akhiri dengan ini, satu proactive, coordinated national plan. Bukan sahaja responsif, bukan sahaja symptomatic, tetapi address the core disease dengan izin. Dengan izin, last sentence. What we need is a dynamic multi-stakeholder collaboration to translate this national plan through interlinked coordination, leadership, and integration of digital technology solutions to drive delivery at a national level and build resilience and readiness for the future. Dengan izin. Dengan itu saya mengakhiri dan menjunjung titah yang di-Pertuan Agong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bandar Kuching. Saya bagi lebih masa sikit pada Bandar Kuching.